Di Malaysia terdapat 6,837 masjid dan 18,360 musollah yang berdaftar. Sedangkan di luar sana terdapat negara yang tidak ada masjid. Meskipun dianggarkan lebih 2 bilion umat Islam di seluruh dunia dan umat Islam ada di pelbagai negara, sama ada di Asia, Eropah ataupun Barat, tetap umat Islam ada dan semakin hari semakin bertambah. Maka bila ada orang Islam, wujudlah juga tempat ibadah Muslim, iaitu masjid. Banyak masjid yang betul-betul mengamalkan Islam dan ada juga masjid yang menyokong LGBT. Contohnya di Jerman, siap dipasang bendera pelangi lagi di hadapan masjid. Mungkin juga disebabkan pengaruh daripada kerajaan dan dari penduduk setempat yang berada di situ. Dan ada juga penduduk setempat yang menghalang pembinaan masjid, malah diletakkan lagi kepala babi di hadapan masjid, seperti apa yang baru-baru ini berlaku di Korea. Islam terus berkembang dan masjid semakin banyak, namun terdapat juga tempat ataupun negara yang tidak mempunyai masjid. Dilarang pembinaannya dan tidak ada kebebasan untuk menganut agama Islam secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ini Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat semua, hari ini saya nak share mengenai negara yang tidak ada masjid, meskipun ada penduduk Muslim yang berada di sana. Antara negara yang tidak ada masjid, yang pertama ialah negara Slovakia. Negara yang majoriti beragama Kristian Katolik dan diikuti oleh ateis, negara yang boleh dikatakan anti kepada Islam kerana mereka tidak mahu Islam berada di negara tersebut, sehingga mereka mengubah undang-undang yang ketat dan menyebutkan bahawa agama Islam tidak diterima sebagai agama rasmi di Slovakia. Sedangkan umat Islam yang berada di sana sekitar 10,940 dalam bancian tahun 2022. Tetapi mengikut beberapa artikel, Muslim di sana melebihi 20,000. Dan kerajaan Slovakia cuba menyekat penduduk Islam di sana dengan sengaja dan turut disokong oleh segelintir penduduk yang berada di sana. Mereka sebelum ini melaungkan justice, human right dan pelbagai lagi slogan-slogan yang menarik. Tetapi bila kepada Islam tidak boleh, tidak ada kebebasan beragama dan bermacam-macam kaedah yang dilakukan untuk menjauhkan orang Islam daripada negara mereka. Kerana mereka takut orang Islam semakin ramai dan bakal memenuhi negara mereka. Dan antara kata-kata pengurusi Parti Kebangsaan Slovakia iaitu, kita mesti melakukan apa sahaja perkara agar tidak ada pembinaan masjid sekarang dan pada masa akan datang. Mereka juga menyekat pelarian dan pendatang Islam daripada memasuki Slovakia. Juga mereka memperkenalkan undang-undang untuk menyekat mana-mana agama daripada didaftarkan, yang menjadikan Islam sebagai agama tidak berdaftar. Orang Islam di Slovakia tidak dibenarkan memilih Islam sebagai agama mereka pada borang bancian negara atau sebarang profilan yang bermula pada tahun 2021. Jadi umat Islam di sana mereka terpaksa memilih pilihan lain. Pilihan yang mereka ada ialah tidak berdaftar sebagai agama. Secara asasnya Islam telah ditindas dengan sengaja oleh kerajaan Slovakia. Agama Islam tidak diterima dan larangan membina masjid di Slovakia. Jadi umat Islam di sana hanya solat di rumah masing-masing dan tempat kediaman yang tertutup. Negara yang kedua adalah Greece. Negara ini pernah di bawah pemerintahan di Khilafah Utsmaniyah dahulu dan terdapat banyak masjid. Tetapi setelah kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, maka masjid di sana dijadikan muzium. Dan agama majoriti penduduk di Greece adalah Kristian Ortodoks. Athens adalah ibu kota Greece, belum mempunyai satu pun masjid. Sedangkan di sana dianggarkan penduduk Islam sekitar 200,000. Dan menurut penduduk Islam di sana, mereka solat berjemaah di bawah apartmen ataupun rumah yang ditanda dengan pintu yang berwarna hijau. Ada usaha untuk membina masjid tetapi terus mendapat tentangan daripada gereja Ortodoks dan gerakan nasionalis di sana. Lebih-lebih lagi setelah pembukaan Hagia Sophia yang sebelum ini dijadikan muzium oleh Mustafa Kemal Atatürk yang berada di Turki, tetapi sejak pemerintahan Erdogan ia kembali dijadikan masjid. Maka mereka lebih keras lagi. Tetapi setelah permohonan untuk mendirikan masjid lebih 14 tahun, kerajaan Greece hanya membenarkan pengubahsuaian sebuah bangunan yang kecil yang dijadikan masjid pada November tahun 2020. Tetapi malangnya ia hanya boleh memuatkan 70 orang sekaligus. Sedangkan di sana terdapat 200,000 orang Islam yang dicabuli hak kebebasan mereka beragama. Dan masjid yang telah diubah suai itu, walaupun bangunannya kecil, ia juga tidak terlepas daripada makian dan poster-poster anti-Islam ditinggalkan di luar masjid. Dan mereka juga menolak kebenaran untuk membina masjid di Thessaloniki.
Yang ketiga, Uruguay. Negara yang sangat meminati bola sepak, antara star ialah Suarez, Nunez dan pelbagai lagi. Mesti ramai yang kenalkan. Negara yang majoritinya 45% beragama Kristian Katolik dan 30% percaya kepada Tuhan tapi tidak beragama, dan 20% adalah agama lain-lain. Uruguay adalah negara yang sangat sekular. Mereka memisahkan agama daripada pemerintahan dan juga memisahkan daripada perkara-perkara yang lain. Dan menurut PAW Research Center, penduduk Islam di sana lebih kurang 1,000 orang sahaja. Dan sampai sekarang belum ada lagi masjid yang terbina lagi di sana. Dan jika umat Islam yang berada di sana hendak berkumpul, maka mereka pergi ke Uruguay Islamic Center. Di sanalah juga mereka solat dan melakukan aktiviti. Ia juga ihsan daripada kerajaan dan melonggarkan pendaftaran pertubuhan. Dan pertubuhan ini ditubuhkan oleh ahli bisnes Muslim Syria yang bernama Ali Khalil Ahmad. Dia menjalankan bisnes ekspor daging halal ke negara-negara Islam. Dan terdapat juga pertubuhan kebudayaan Islam yang didaftarkan tetapi memiliki ahli tidak lebih daripada 10 orang. Jadi kiranya di sana dibenarkan hanya pertubuhan yang atas nama Islam sahaja. Maka jika anda pergi ke Uruguay, memang tidak akan jumpa masjid di sana. Yang keempat, Andorra. Negara Andorra merupakan salah satu negara kecil di benua Eropah. Tepatnya, Andorra ini berada di ketinggian pergunungan Pyrenees di tengah-tengah perbatasan antara Perancis dan juga Sepanyol. Andorra adalah sebuah negara Kristian Katolik. Negara ini bukan sahaja tidak membenarkan masjid dibina, tetapi perkuburan orang Islam pun tidak disediakan. Dan populasi di sana hanya 85,000 orang yang tinggal di Andorra dan 2,228 adalah Muslim. Beloved brothers and sisters, you do dawah, they do dawah, I do dawah. Why we don't obey Allah? Today we are going to make a beautiful dua for Andorra. I hope everybody knows that. Then which side that is in Europe. So we are going to make a dua for Andorra. May Allah give hidayah to Andorra. Allahu Akbar. Inna Allah ala kulli syai'in qadiru. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi waliya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun negara itu tidak pernah secara rasmi memberikan orang Islam ruang untuk membina masjid dan bebas mengamalkan agama. Dan bila permohonan dilakukan untuk membina masjid, mereka menjawab tidak ada tanah mampu milik yang mencukupi kini tersedia untuk pembinaan masjid. Tetapi hakikatnya semua padri Katolik asing yang datang diberi kewarganegaraan dan rumah dan juga tanah, tapi bila kepada Islam tidak ada ruang. Sebelum abad ke-19, kaum Muslim yang dikenal sebagai bangsa Moor berhasil mencapai kawasan utara Sepanyol dan mulai memasuki wilayah Perancis, dan bangsa Moor ini juga telah menduduki Andorra. Sebelum ini, mereka sempat membangun peradaban Islam di wilayah terpencil ini. Namun pasukan Carlemegne telah mengalahkan dan mengusir keluar Muslim daripada Andorra pada permulaan abad ke-9. Andorra secara umumnya adalah anti-Muslim dan menentang kebebasan beragama. Maka sehingga kini masjid tidak ada di sana, dan untuk mendapatkan makanan halal pun sangatlah susah. Usaha untuk membina masjid oleh orang Islam sentiasa ada. Bermula pada tahun 2003 lagi, seorang ulama tempatan Muhammad Ragul meminta izin kepada pendeta John Marty agar menyediakan tanah daripada gereja untuk membina masjid ataupun memberi sedikit ruang di dalam gereja untuk dijadikan sebagai masjid, pun tidak mendapat persetujuan dan kebenaran. Yang kelima, negara Monaco. Monaco adalah sebuah negara dengan penduduk hanya 36,469 orang. Benderanya sama dengan bendera Indonesia, iaitu merah putih. Negara ini pun menjadikan Kristian sebagai agama rasmi mereka, dan Monaco adalah negara tumpuan untuk berjudi kerana terdapat kasino yang besar di sana, dan penduduk Muslim yang ada di sana pun kebanyakan yang daripada Timur Tengah dan daripada Turki. Dan orang Arab dan juga orang Turki Islam di sana tidak mendapat kewarganegaraan meskipun mereka telah lama duduk di sana. Di negara tersebut tidak ada masjid, dan mereka mengatakan tidak ada keperluan untuk membina masjid kerana populasi Muslim yang sedikit, dan orang Islam yang menunaikan ibadah di masjid kena pergi di negara yang terdekat, antaranya ialah Perancis. Di negara Perancis barulah terdapat masjid. Seterusnya, negara Vatikan. Vatikan adalah negara terkecil di dunia, juga tidak memiliki masjid di dalamnya. Kerana Vatikan adalah negara dianggap sebagai pusat Katolik yang hanya mempunyai 806 penduduk pada 27 Disember tahun 2022.
Walaupun mempunyai populasi yang agak kecil namun agak konservatif, ketiadaan masjid mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor, tetapi satu sebab yang terkenal ialah bandar itu dihormati oleh seluruh umat Katolik sebagai pusat ibadah dan juga menerima beribu-ribu penganut Kristian datang ke sana setiap tahun. Ia juga didatangi oleh pelancong Muslim daripada luar. Pelancong Muslim dibenarkan untuk mengunjungi Basilika Peter dan Capel Sistine, tetapi mereka hanya dibenarkan solat di dalam penginapan atau apartmen yang tertutup bagi keselamatan dan juga mengurangkan sebarang risiko dan ketegangan, sebab ia adalah kawasan suci Kristian. Walaupun begitu, Pop juga telah menganjurkan beberapa program bersama umat Islam mengadakan perbincangan untuk orang Kristian dan juga Islam tidak ramai, tetapi paus tersebut telah berinteraksi secara peribadi dengan beberapa orang Islam. Seterusnya, negara Sao Tome and Principe. Negara ini adalah negara majoriti Kristian dan negara ini merdeka daripada Portugal pada tahun 1975. Jadi negara majoriti Kristian ini tidak ada masjid disebabkan populasi Muslim yang sangat-sangat sedikit. Seterusnya adalah negara San Marino, negara kelima terkecil di dunia yang dikelilingi oleh Itali dan juga dikatakan sebagai republik tertua di dunia yang masih hidup. Di negara ini juga tidak akan terjumpalah masjid ataupun musala-musala yang kecil disebabkan populasi Muslim yang sedikit dan juga ramainya orang Kristian Katolik di sana. Dan negara Estonia merupakan salah satu negara Eropah dengan populasi Muslim terkecil, jadi tidak heranlah jika kita pergi ke sana tidak akan jumpa satupun masjid yang terbina di sana. Antara pilihan yang ada bagi umat Islam di sana ialah datang ke pusat kebudayaan Islam Turat di ibu kota Estonia, Tallinn, untuk menunaikan ibadah solat berjemaah. Sahabat semua, secara asasnya negara-negara yang majoriti dipimpin oleh Kristian agak susah untuk membina masjid. Meskipun begitu, terdapat juga negara Kristian yang membenarkan pembinaan masjid dan memberikan hak kebebasan beragama. Kalau di Malaysia, jumlah masjid yang mendaftar ialah 6,837 dan musala 18,360. Jadi bersyukurlah kita mudah dan bebas mengamalkan Islam di bumi Malaysia yang bertuah. Dan agama-agama lain pun bebas diamalkan. Sahabat semua, orang Kristian sebenarnya tidak boleh menafikan realiti bahawa Islam adalah agama kedua terbesar di dunia dan perlu ada hak untuk diberikan peluang membina masjid dan mengamalkan agama di mana-mana sahaja. Sebab rata-rata mereka yang melarang pembinaan masjid dan menyekat perkembangan umat Islam adalah pejuang hak kebebasan bersuara, hak kebebasan jantina, nak jadi lelaki, nak jadi perempuan, mereka lah pejuangnya. Dan bermacam-macam lagi hak yang mereka perjuangkan, yang mereka inginkan, meskipun dah bercanggah dengan fitrah mereka sebagai manusia. Tetapi disebabkan nafsu dan tekak mereka, diperbolehkanlah segalanya. Bila pada Islam pula, mereka akan mengatakan ada unsur keganasan, ada unsur ekstrim dan berbagai-bagai lagi ayat yang digunakan untuk melabel dan memburukan Islam. Walaupun pelbagai kata-kata yang mereka lontarkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam tetap tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Terus bersyukur dan berbangga kita berada dalam Islam. Jadi itulah negara yang tidak ada masjid dan itulah juga cabaran umat Islam yang berada di negara tersebut. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.